Tapi misteri itu terjawab juga akhirnya. Bomba yang datang buat siasatan kebakaran tu cerita pada mereka 2 tahun lepas pernah ada beberapa orang ditangkap sebab buat upacara puja setan dekat kawasan sungai tu. Tapi kumpulan ni dipercayai masih lagi buat upacara tu, dan tiap-tiap tahun paling kurang pun akan ada satu kes kebakaran dekat tanah kerajaan bentuk pentagram ni. Polis siap jumpa haiwan yang disembelih dekat tengah-tengah pentagram tu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan kongsikan 2 cerita. Satu, kisah makhluk yang mendiami kawasan sungai di belakang rumah Adam, dan kisah kedua, kisah 4 orang remaja yang diganggu orang misteri masa mereka tidur di dalam kabin di tengah tasik. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Adam membesar di sebuah pekan kecil di kawasan pergunungan Utah yang agak jauh dari kemodenan. Dekat belakang rumah dia ada kawasan tanah lapang. Kalau berjalan lagi ke depan akan jumpa sebatang sungai dan sikit kawasan hutan. Mereka panggil tempat tu River Bottom. Musim panas tahun 2004. Masa tu Adam baru nak masuk umur 18 tahun. Rumah dia ni selalu dijadikan tempat budak-budak remaja berkumpul, lepak-lepak tepi unggun api dekat belakang rumah sambil main gitar. Pada satu malam, mereka tinggal lepak sambil main gitar, tapi mereka lepak sambil kongsi-kongsi cerita hantu. Mula-mula mereka cuma kongsi cerita seram yang direka-reka je. Sampailah ada seorang kawan ni, nama dia Joseph. Dia cerita pasal belakang rumah dia ni. Joseph ni jiran Adam juga. Rumah dia sebatu dari rumah Adam, dan mereka berkongsi sungai yang ada dekat belakang rumah Adam ni. Joseph ada 2 kisah yang diceritakan malam tu. Kisah pertama terjadi masa umur dia 11 tahun. Ada satu hari tu, dia terjaga dari tidur tengah malam, haus nak minum air. Jadi dia pergi turun ke dapur. Singkir dapur dia ni menghadap sungai. Masa Joseph tengah angkat gelas nak minum air, dia terpandang cermin tingkap, dan dekat sebelah luar tingkap tu ada wajah seorang lelaki tengah tengok dia. Apa lagi, terperanjatlah si Joseph ni sampai terlepas gelas kaca tu ke lantai. Pecah berderai. Bunyi kaca pecah tu mengejutkan mak dia. Mak Joseph pun pergi dapatkan dia dekat dapur. Joseph beritahu mak dia nampak ada orang dekat luar tingkap. Kemudian mak Joseph ni pasang lampu luar rumah, dan mereka berdua pergi tengok ada apa dekat luar tu. Kebetulan masa tu tengah musim salji. Tapi yang peliknya, tak nampak pun kesan tapak kaki orang dekat belakang dapur tu. Mak cakap mungkin Joseph tertengok refleksi muka dia sendiri dekat cermin tingkap tu kot. Tapi Joseph cakap mustahil, takkan dia tak cam muka dia sendiri. Kisah kedua terjadi beberapa minggu kemudian. Hari dah gelap, tapi Joseph masih main salji dekat belakang rumah dengan anjing dia. Tiba-tiba anjing dia mula menyalak ke arah sungai belakang tu. Joseph tercari-cari jugalah ada apa dekat sungai belakang tu, tapi tak nampak apa-apa pun. Tiba-tiba Joseph mula rasa tak sedap hati. Jadi dia pun perlahan-lahan berundur nak masuk ke rumah. Tiba-tiba Joseph terdengar anjing dia menyalak pendek dan berlari ke arah dia. Joseph pandang belakang, tak nampak apa-apa. Tapi anjing dia macam tak sabar-sabar nak masuk rumah. Mereka pun cepat-cepat buka pintu dan menyorok dalam rumah. Sejak tu Joseph ada sedikit perasaan takut dengan sungai belakang tu dan tak berani pergi ke situ seorang diri lagi. Perbualan kosong mereka beramai-ramai dekat tepi unggun api dari santai-santai gelak-gelak bertukar jadi serius lepas dengar cerita Joseph tu. Bincang punya bincang, masa tu mereka ramai, dalam 20 orang termasuk Adam. Tapi ada 5 orang je yang konon-konon berani buat keputusan nak teroka kawasan sungai belakang tu. Kebetulan malam tu bulan mengambang, jadi tak adalah gelap sangat. Yang selebihnya ni
sambung lepak dekat tepi unggun api. Tapi kali ni mereka tak cerita hantu. Mereka lepak sambil main gitar. Tapi tak sampai 10 minit, 5 orang tadi berlari tak cukup tanah balik ke tempat mereka lepak tu. Pelik juga, kenapa sekejap sangat dah balik? Maknanya mereka berlima tu tak sempat sampai ke sungai belakang tu pun. Mereka sampai je terus mereka cerita mereka ternampak sesuatu dekat kawasan tanah lapang tu masa tengah berjalan menuju ke sungai belakang tu. Bagi Adam, mungkin mereka ternampak binatang sebab tanah lapang tu kawasan lembu ragut rumput. Kadang-kadang serigala dan rusa pun pernah tersesat dekat situ. Tapi mereka punya takut sampai muka jadi pucat. Kali ni orang lain pula nak pergi. Kumpulan kedua kali ni ramai sikit, dalam 10 orang termasuklah si Adam. Tapi mereka pergi bukan dengan tangan kosong. Mereka 10 orang ni bawa 2 lampu suluh, kayu baseball dan kayu okey yang mereka ambil dari rumah Adam sebagai langkah keselamatan. Bila dah bersedia, mereka pun berjalanlah melintasi tanah lapang menuju ke kawasan sungai belakang tu. Di pertengahan jalan, Adam rasa tak sedap hati. Perasaan takut tu rasa macam ada sesuatu yang tak kena akan berlaku. Kemudian mereka semua terdengar bunyi siulan yang sayup-sayup je, macam bunyi angin tiup daun-daun pokok. Tapi kawasan tu tak ada pokok. Lepas tu mereka terdengar bunyi siulan tu dari arah lain pula. Tak lama lepas tu, siulan tu kedengaran betul-betul dekat belakang mereka. Mereka semua mula menggelabah sebab jarak siulan tu sangat rapat, tapi lokasi munculnya siulan tu tak tahu dekat mana. Mereka terdengar lagi bunyi siulan tu, tapi kali ni dekat sebelah kiri. 2 orang yang bawa lampu suluh tu terus suluh ke arah tu, dan mereka 10 orang tu nampak dengan mata kepala mereka sendiri lembaga hitam tinggi dalam 3 ke 4 kaki bermata merah dekat situ. Tapi dalam beberapa saat je, lembaga tu terus pecut lari dalam kelajuan yang sangat luar biasa. Mereka semua terpaku. Serentak mereka pun berlari ke tak cukup tanah balik ke tempat lepak tadi. Malam tu mereka tamatkan sesi melepak lebih awal dari biasa. Kayu api pun masih marak terbakar lagi. Lepas padam dan pastikan api dah tak ada lagi, mereka pun balik ke rumah masing-masing, termasuklah Adam dengan abang dia. Tapi yang peliknya, sejam lepas tu Adam dengan abang dia ternampak unggun api tu berapi lagi. Mereka berdua pun pergilah padamkan api tu pakai air paip. Yang peliknya, masa mereka tinggalkan tempat tu tadi, ada lagi baki-baki kayu api yang belum diguna. Tapi sekarang kayu api tu semua habis dibakar. Hari esoknya, hari Ahad, masa tengah makan malam, ayah tanya, "Seronok ke lepak malam tu ni?" "Seronok je ayah, tapi rasanya kita orang dah tak nak lepak situ lagi dah." "Mesti korang terserempak dengan jembalang tu kan?" Terkejut Adam dengan abang dia dengar. Kata ayah, dulu masa dia kecil-kecil, dalam umur 9 tahun, masa tu ayah tengah sakit sebab demam panas. Malam tu, ayah terpandang pintu depan yang tengah tenganga luas dan ternampak ada lembaga hitam dekat tepi kotak surat tu. Lembaga tu pendek je, kepalanya separas bawah kotak surat tu, tapi matanya merah menyala. Adam dengan abang dia saling berpandangan sebab cara ayah gambarkan jembalang tu memang sebiji macam yang mereka nampak tu. Maksudnya jembalang tu dah memang wujud dekat situ dari dulu lagi. Beberapa minggu kemudian, Adam, abang dan kawan-kawan mereka mula melepak semula dekat belakang rumah Adam tu. Anak muda macam mereka ni kan, memang mudah lupa. Kali ni tempat lepak tu makin dekat dengan rumah, tapi masih boleh nampaklah kawasan sungai tu. Masa tengah sedap bersembang tu, ada antara mereka yang terperasan macam nampak ada cahaya dekat kawasan dataran sungai tu. Mereka pun naik kereta masing-masing menuju ke dataran tu. Rupa-rupanya ada kebakaran dekat kawasan dataran sungai tu. Dataran sungai tu landai je, ada rumput-rumput. Kebakaran tu pun masih kecil lagi, tapi masih berisiko untuk merebak ke kawasan lain. Jadi mereka telefon 911 sebab kawasan tu tanah kerajaan. Sementara tunggu kedatangan member, mereka cuba kawal api tu dari marak lagi. Adam dengan kawan-kawan lain cuba padam api tu dengan memijak-mijaknya. Tapi api tu ada dekat merata-rata pula, bukannya dari satu tempat je. Api tu macam membentuk jalaran yang bertebaran di dataran sungai tu. Agak-agak adalah dalam radius 100 kaki macam tu. Belum sempat bomba sampai, api tu dah berjaya dipadamkan. Ada seorang kawan ni, bila rumput-rumput tu dah jadi abu, dia berjalan ikut kesan abu yang menjala-jala tu. Lepas tu dia macam termenung sekejap, macam dapat tangkap sesuatu. Kebetulan dekat tempat tu ada satu pokok ni. Kawan ni panjat pokok tu dan perhati kawasan kebakaran tu dari atas pokok. Korang, bentuk api tu macam bintang pentagram lah, kata kawan yang dekat atas pokok tu. Macam mana api tu ngam-ngam ikut bentuk pentagram? Tapi misteri tu terjawab juga akhirnya. Bomba yang datang buat siasatan kebakaran tu cerita pada mereka 2 tahun lepas,
pernah ada beberapa orang ditangkap sebab buat upacara puja setan dekat kawasan sungai tu. Tapi kumpulan ni dipercayai masih lagi buat upacara tu, dan tiap-tiap tahun paling kurang pun akan ada satu kes kebakaran dekat tanah kerajaan bentuk pentagram ni. Polis siap jumpa haiwan yang disembelih dekat tengah-tengah pentagram tu. Tiba-tiba Adam rasa seram sejuk sebab malam tu mereka tak jumpa orang atau binatang pun. Mungkin masa mereka datang, kumpulan pemuja syaitan tu tengah menyorok perhatikan mereka. Nasib baik tak jadi apa-apa. Kes tu jadi buah mulut orang kampung. Sampai dah masuk tahun depan pun orang kampung masih bersembang pasal kes tu masa tengah mengetih. Abang ada ambil subjek mitologi dekat sekolah. Untuk projek akhir subjek ni, abang kena cipta satu mitos sendiri. Cikgu abang yang kebetulan tahu pasal kes mereka jumpa bekas tapak pemujaan setan tu cadangkan pada abang guna je kes tu untuk projek dia. Tapi ubahlah sikit-sikit sesuai dengan kehendak subjek tu. Abang cipta satu mitos yang diinspirasi dari Greek. Satu makhluk ni dinamakan makhluk tu Nepheus Gowin, atau nama singkatannya Go. Go ni manusia biasa yang telah disumpah oleh Zeus sebab Go berskandal dengan Hera. Go disumpah jadi jembalang sungai untuk selama-lamanya. Abang tak puas hati nak hantar tugasan bertulis je, jadi abang cadang nak buat filem pendek pasal Go ni. Tapi abang tak nak buat seorang, jadi dia ajaklah Adam dan kawan-kawan yang lain. Pada satu malam tu, mereka yang seramai 15 ke 20 orang macam tu melepak dekat tempat pertama mula-mula mereka nampak lembaga pendek hitam bermata merah tu. Lepas hidupkan unggun api, petik gitar, abang buka topik pasal hantu dan selitkan pasal makhluk rekaan dia, Go tu. Lepas 2-3 jam duduk dekat tepi unggun api tu, suasana seram pun sampai. Mereka pun beramai-ramai menuju ke sungai belakang tu untuk mulakan penggambaran. Mereka bawa kamera video yang boleh merakam dalam tempat gelap, bawa lampu besar. Kali ni boleh dikatakan semua orang bawa lampu suluh masing-masing. Ada juga yang bawa senapan angin untuk keselamatan. Dalam perjalanan nak sampai ke sungai tu, Adam dah mula ketakutan. Sampai dia berhenti melangkah. Adam rasa macam ada sesuatu tengah bersedia nak terkam mereka. Tak lama lepas tu, mereka terdengar satu bunyi asing. Bukan bunyi siolan yang macam mereka dengar tahun lepas, tapi bunyi macam orang berlari sangat laju, pijak rumput-rumput kering dekat situ. Bunyi tu muncul tiba-tiba. Mereka tak sempat nak pasang lampu besar dan kamera. Tapi abang sebagai selaku ketua projek putuskan mereka kena juga sampai dekat tepi sungai tu. Lebih kurang 20 kaki nak sampai sungai. Ada satu tebing yang pisahkan padang rumput dan sungai. Mereka terpaksa daki sikit tebing tu baru nampak sungai. Orang yang berjalan paling depan sekali berhenti dan suruh mereka pasang lampu spotlight yang besar tu. Dia suruh suluh dekat satu pokok yang tumbuh dekat tebing. Jadi orang tu pun suluh lah. Sekali tu dia, lembaga hitam bermata merah tengah berdiri di bawah pokok. Tapi kali ni jembalang sungai tu tak lari. Dia berdiri tegak dekat situ dengan mata merahnya merenung mereka semua. Mungkin disebabkan mereka ramai, jadi yang pegang kamera tu pun cepat-cepat buka switch kamera nak rakam jembalang tu. Masing-masing dah terpekik-pekik. Weh, kau nampak tak? Nampak tak? Aku nampak weh, aku nampak. Yang juru kamera pula terjerit-jerit. Kenapa tak boleh nak fokus kamera ni? Dalam kekalutan tu, jembalang sungai tu berundur dalam dua tapak ke belakang dan terus gaib. Bila jembalang tu gaib je, mereka semua dah mula panik sebab tak tahu jembalang tu nak muncul dekat mana pula lepas ni. Mereka semua terus bertempiaran lari balik ke rumah Adam. Tapi juru kamera mereka tu masih gigih lagi halakan kamera ke arah pokok tu, sampai tak sedar yang dia orang paling akhir sekali. Nasib baik lampu belakang rumah Adam ni masih terpasang. Tapi belakang rumah Adam tu ada pagar kawat berduri. Mereka menjerit-jerit suruh kameraman tu cepat lari sebab tinggal dia seorang je dekat sebalik pagar tu. Nasib baik juru kamera tu berjaya sampai ke rumah Adam dengan selamat. Penampakan jembalang tu pun tak ada. Maksudnya benda tu tak ikut mereka. Kamera video tu pakai pita rakaman. Jadi bila keadaan dah agak tenang, mereka pun pasang pita tu nak tengok apa yang berjaya mereka rakam. Dalam video tu, mula-mula kamera menghadap tebing, tapi sangat-sangat kabur. Kemudian kamera beralih ke arah kaki si perakam. Elok je jelas kualiti rakaman tu. Si perakam angkat kamera lagi menghadap tebing. Rakaman kembali jadi kabur. Kemudian mereka terdengar salah seorang dari mereka menjerit, "Weh, makhluk tu dekat pokok tu." Pada saat tu pula video tu terus bertukar dari kabur jadi jelas, tapi tak ada pun penampakan jembalang tu. Lepas tu video tu jadi gelap dan bergoyang-goyang sebab masa tu mereka tengah berlari balik ke sini. Mereka semua rasa kecewa sebab tak berjaya dapatkan sekurang-kurangnya
kelibat jembalang tu dalam video. Lepas tutup video tu, mereka berkumpul semula dan bincang pasal peristiwa tadi. Kecuali abang mainkan semula video pendek tu. Kejap dia lajukan, lepas tu dia undur balik. Pause kejap. Setiap frame video tu dia selidik kod-kod lah ada yang boleh dijadikan untuk projek dia tu. Masa tu abang tengah tonton detik juru kamera tu tengah panjat pagar. Kebetulan kamera tu terarah pada sebelah kiri padang. Kemudian abang undur balik video tu perlahan-lahan. Rupa-rupanya ada dalam satu frame tu, jarak 5 kaki je dari juru kamera, ada sepasang mata merah menyala. Jadi sebenarnya makhluk tu tak jauh pun dari mereka semua. Walaupun mereka semua dah seram sejuk, tapi abang tersenyum. Akhirnya dia berjaya juga dapatkan video menarik untuk projek akhir tahun tu. Abang pun edit video tu dan pastikan video tu ada penampakan jembalang sungai. Kemudian abang buat satu lagi salinan untuk simpanan dia. Yang lagi satu nak hantar dekat cikgu dia. Dalam video tu abang ada selitkan jugalah mitos yang direka tu dan cerita peristiwa-peristiwa lain yang memang benar-benar mereka alami. Beberapa tahun kemudian, Adam dengan abang cadang nak tengok balik video tu. Tapi video tu dah hilang. Puas mereka selongkar satu rumah, memang tak jumpa. Abang telefon balik cikgu dia saja nak pinjam video tu. Sama juga, video tu dah hilang. Padahal cikgu tu selalu je tayang video tu sebagai contoh projek akhir tahun yang berjaya. Abang rasa kesal jugalah tak buat salinan banyak-banyak. Kalau tak boleh dia upload dekat YouTube sebab saksi pun ramai. Sampai sekarang Adam dah tak berani nak lepak dekat kawasan sungai tu lagi. Tapi apa yang dia, abang dan kawan-kawan yang lain alami tu akan jadi kenangan. Pengalaman Larry ni terjadi pada satu musim panas masa dia dan 3 orang lagi kawan bernama Kevin, Ryan dan Tommy bercuti di kabin milik keluarga Kevin di Tasik, Vermilion, Minnesota. Kabin ni terletaknya dekat sebuah pulau kecil dalam tasik tu. Kalau nak ke kabin tu, kena naik bot dulu dari seberang, dalam setengah batu baru sampai. Dekat pulau tu ada juga kabin-kabin lain, tapi jarak antara kabin tu dengan kabin mereka yang paling dekat pun dalam satu batu. Tak ada jalan berturap, kena berjalan dalam hutan kalau nak pergi kabin jiran sebelah. Jadi tempat ni dari segi privasi memang betul-betul privasi. Tak ada jalan berturap, elektrik pun tak ada, tapi ada air yang dipam dari tasik. Kabin ni pun kecil je, bentuk segi 4. Ada 2 bilik tidur bersebelahan, ruang tamu yang bersambung dengan dapur dan sebuah bilik air dan tandas di bahagian belakang kabin tu. Dulu masa kecil-kecil, ayah Kevin selalu jugalah bawa mereka datang kabin tu. Kadang-kadang bapak-bapak mereka pun ada ikut juga. Tapi kali ni mereka dah 17 tahun. Jadi mereka cadang nak bercuti sendiri tanpa ditemani orang dewasa. Lagipun sebelum ni dah berbelas-belas kali mereka datang sini dan tak ada benda buruk yang berlaku. Mereka berempat cadang nak tidur 4 malam dekat kabin tu. Malam pertama dan malam kedua tak ada apa-apa yang jadi. Pada malam ketiga, mereka buat unggun api dekat luar kabin sambil minum. Kemudian mereka melepak dekat jetty boat sambil sembang-sembang di bawah kelipan bintang-bintang dan sinaran bulan mengambang. Tengah sedap layan angin malam tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi air berkocak dari tasik. Plup plup. Mereka ingatkan ikan. Kebetulan mereka memang ada letak batang pancing dekat jetty tu, jadi mereka bersedia dengan batang pancing masing-masing. Mana tahu ada rezeki malam ni dapat ikan besar. Mereka terjenguk-jenguk sana sini berpandukan cahaya bulan, cuba cari mana ikan tu. Bunyi kocakan tu masih bergema lagi. Plup plup. Hinggalah Ryan cuit, korang, apa benda tu? Ryan tunjuk ke satu arah. Mereka ternampak ada benda bulat macam bola terapung di permukaan air, tapi jaraknya agak jauh. Puaslah mereka cuba teka apa benda tu. Bola tu perlahan-lahan mendekati mereka. Makin lama makin jelas bentuknya. Rupa-rupanya itu bukan bola, tapi kepala manusia. Orang tu berendam dalam tasik hingga paras hidung. Rambutnya hitam panjang, tutup matanya dan wajahnya sangat pucat. Mereka semua terkaku, kecuali si Tommy. Korang ni, itu orang lah. Entah-entah orang gila mana tak berenang tengah malam buta ni. Mereka terus tersedar dan masing-masing setuju nak lepak dekat unggun api tadi. Mereka pun sambung minum-minum tepi unggun api. Mood kembali ceria. Dalam 2 jam tu, kayu api pun dah nak habis. Mereka sambung pula bersembang dalam kabin. Larry terasa nak terkucil pula, tapi ada orang guna tandas dalam. Disebabkan tak tahan sangat, Larry pergi buang air kecil dekat luar kabin menghadap tasik tu.
orang tu masih ada lagi dalam tasik. Larry dah mula risau. Betul ke orang? Orang apa yang boleh bertahan berendam dalam tasik sampai sejam 2 jam macam ni? Dan Larry perasan yang orang tu makin dekat dengan tebing pulau tu. Cepat-cepat Larry kencing dan masuk dalam kabin. Weh korang, orang tu ada lagi dalam tasik lah, kata Larry. Mereka berempat pun terus keluar, tapi sampai beranda kabin je lah. Kabin ni kedudukannya agak tinggi dan nak naik kabin tu ada tangga. Orang tu masih berendam dalam tasik lagi, tapi kali ni dah naik sikit sampai nampak dagu. Mukanya macam manusia biasa, tapi kulitnya pucat macam bertahun-tahun tak kena cahaya matahari. Walaupun orang tu berwajah manusia, tapi mereka masih tak dapat nak lari dari perasaan seram. Dan kedudukan orang tu tak berubah, masih terapung di lokasi yang sama. Kepalanya pun tak bergerak, hanya terapung dekat situ dengan matanya ditutupi rambut menghadap mereka. Aku rasa tu patung je lah, bukan manusia. Jom kita masuk tidur. Dah pukul berapa ni? Kata Tony. Kabin ni tak ada elektrik, jadi tak adalah penghawa dingin. Kalau nak tidur, kena buka tingkap nak bagi udara masuk. Larry dengan Tommy tidur dekat ruang tamu. Kevin dengan Ryan pula tidur dalam bilik, tapi pintu bilik terbuka lah. Larry ni memang jenis susah nak tidur. Ditambah pula dengan penampakan kepala misteri tadi, lagilah susah dia nak lelapkan mata. Yang lain-lain dah berdengkur, dah tak tahu nak buat apa. Larry tengok luar tingkap yang menghadap tasik tu. Kepala tu dah tak ada. Mungkin betul cakap Tommy, itu patung je. Agaknya dah hilang di bawah arus. Larry pun baring sebelah Tommy, cuba nak lelapkan mata. Tiba-tiba Larry terdengar bunyi tapak kaki berlega-lega di kaki tangga kabin. Prop, prop, prop. Bunyi tapak kasut pijak batu dan pasir dekat bawah tangga kabin tu. Memang jelas sekali bunyinya di malam sunyi tu. Dalam 3 minit jugalah bunyi tapak kasut tu berlega-lega dekat luar kabin. Larry terfikir nak kejutkan Tommy, tapi Tommy tidur sampai tengah-nganga. Sekarang orang tu dah berani naik tangga, tapi dia naik setakat 2 anak tangga je. Kemudian dia berhenti, turun balik dan berlari tinggalkan kabin. Kali ni Larry tunggu seminit dulu, kot-kot orang tu patah balik. Bila dah yakin orang tu dah pergi, barulah Larry berani kejutkan Tommy. Weh, apa pasal ni? Aku nak tidur lah, kata Tommy. Kau tak dengar ke bunyi tapak kaki tadi? Belum sempat Tommy nak jawab, Ryan yang tengah tidur dalam bilik pula yang terbangun dan berlari dapatkan mereka berdua. Kita kena keluar dari tempat ni sebelum orang tu datang balik, kata si Ryan. Lepas tu Ryan terus ke bilik sebelah, kejutkan Kevin pula. Kevin pun sama dalam kebingungan, tapi dia ikut je lah arahan Ryan tu. Sambil kemas-kemas beg, Ryan cerita kenapa mereka kena balik malam tu juga. Aku nampak orang tengah intai aku dalam bilik ikut tingkap, kata Ryan. Beremang terus bulu roma Larry bila Ryan cakap macam tu. Lepas siap berkemas, mereka berempat terus keluar dari kabin dan ternampak ada kesan tapak kaki basah di sekeliling bawah anak tangga dan di sepanjang jalan berpasir menghala ke arah jeti. Mereka pun lari tak cukup tanah, lompat masuk bot dan cepat-cepat hidupkan bot. Sepanjang perjalanan ke seberang tu, masing-masing tak berani pandang kiri dan kanan. Sampai dekat seberang, mereka terus masuk dalam kereta dan mulakan perjalanan balik ke rumah. Dalam 10 batu perjalanan, tiba-tiba Ryan macam ternampak sesuatu di luar tingkap kereta. Dia tunjuk ke luar tingkap. Weh korang, siapa tu? Siapa tu? Mereka pandang arah yang Ryan tunjuk tu, tapi tak nampak apa-apa. Badan Ryan menggeletar ketakutan. Kemudian dia tekuk muka dengan tangan sambil menangis tersedu-sedu. Kevin yang duduk sebelah Ryan masa tu pun terkejut bila tengok Ryan macam tu. Mereka hantar Ryan dulu balik ke rumah. Tu pun dah dekat pukul 4 pagi. Mereka terpaksa kejutkan ibu bapa dia. Ryan dah berhenti menangis, tapi dia terpaksa dipapah masuk dalam rumah. Muka Ryan masa tu pucat dan macam tak berani nak angkat muka. Tapi Larry, Tommy dan Kevin pulang dalam keadaan selamat. Esoknya, ayah Kevin dan beberapa orang kawan dia pergi ke kabin tu bawa senapang. Mereka pusing satu pulau tu nak cari orang yang ganggu anak mereka, tapi tak jumpa. Termasuk jugalah di kabin-kabin bersebelahan. Rupa-rupanya malam tu hanya kabin mereka je yang ada orang. Kabin lain kosong. Mustahil orang tu boleh keluar dari pulau tanpa bot. Tapi ayah Kevin sahkan memang tak jumpa apa-apa, melainkan kalau orang tu boleh berenang setengah batu ke seberang tanpa dibawa arus atau lemas. Sejak peristiwa tu, Ryan berubah dari seorang remaja lelaki yang ceria dan aktif kepada seorang yang pendiam. Ryan hadapi masalah nak tidur malam, sampai terpaksa jumpa psikiatrik dan diberi pil tidur. Lama kelamaan keadaan Ryan semakin baik. Tapi Ryan sekarang bukanlah Ryan yang dulu, yang sukakan cabaran. Ryan dah tak berani nak ikut mereka berkemah masuk hutan lagi. Malam-malam Ryan mesti nak tidur dalam bilik, tapi dalam bilik yang berlansir, atau kalau boleh nak bilik yang tak ada tingkap langsung pun tak apa. Berminggu-minggu jugalah baru mereka berani tanya apa yang Ryan nampak malam tu. Kata Ryan, masa dekat kabin tu yang dia cakap ada orang ngintai tu,
Ryan tak nampak muka orang tu, tapi nampak bahagian sebelah mata dia je. Mata warna hitam, rambut panjang hitam, kulit pucat. Tapi dia intai dari belah atas tingkap. Ketinggian tingkap atas tu dalam 8 ke 10 kaki. Takkan orang paling tinggi dekat dunia yang intai dia masa tu? Lepas tu, masa dalam kereta, Ryan nampak orang tu lagi. Kemudian Ryan mula menggeletar satu badan. Ayat dia mula cacah merebah sampai mereka pun tak faham dia nak cakap apa sebenarnya. Sejak hari tu, kalau Ryan ada, mereka tak pernah ungkit lagi pasal kejadian malam tu. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.